قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد
لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan kita? Saya di sini hujan lebat je. Kalau tak buka lampu gelap rumah. Kak Noh dengan kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah dan admin MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noh, terima kasih kerana menjadi orang yang pertama memberikan komennya di sini. Kita ada Zizi. Zizi, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza juga turut hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan admin MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som, okay. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sihat sejahtera hendaknya ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Kak Johara juga, selamat petang Ustazah, selamat petang. Kak Siti Sujia, Nur, siapa lagi? Haja Aisyah kan? Cik Salimah kita, Kak Aisyah kita, ramailah semua. Semualah yang bersama dengan kita ya pada petang ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami di petang-petang. Hujan tak kat rumah masing-masing? Saya tanya dekat admin, dia kata tempat dia tak hujan, panas terik. Pelik pula saya dengar, oh gimana terik kat sini hujan lebat, selebat-lebatnya. Baik, muslimah semuanya, hari ini kita berada di muka surat yang keberapa dan untuk topik yang keberapa sila letakkan di ruangan komen sebagaimana biasanya. Dipersilakan. Sekejap je, ni air bila tak tahulah. Belum tukar. Biarlah dia, malas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Poin 37 muka surat 188. Betul ke? Poin 37 muka surat 188. Ada yang lain? Ada tak? Liza muka surat 180. Kak Som 180. Jurong tak hujan lagi. Aisyah, Kak Aisyah 180. Okay. Kak Nur pun sama muka surat 180, poin 37. Okey, poin 37. Baik, kejap ya. Malaikat melemahkan fungsi akal. Malaikat apa Sakinah ya Allah. Maksiat nampak sangat ya, dia tak okey. Maksiat melemahkan fungsi akal. Malaikat pula, astagfirullahalazim. Maaf lah ya, salah sebut apa. Salah baca. Mana-mana Sakinah ni, aduh. Astagfirullahalazim. Minta maaf ya jemaah, saya tak berapa sihat je. Kepala je pindah-pindah. Okey baik, kita lihat di sini. Kita belum lagi. Baik, kita berada di poin kita yang ke-37 bertajuk maksiat melemahkan fungsi akal. Ya, halaman 188. Tadi ramai kan yang sebut muka surat 180, so dia antara dua.
sama ada muka surat 188 ataupun muka surat 180. Tapi saya yakin majoriti di sini berada di muka surat 180 kerana mungkin cetakan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi cetakan saya adalah cetakan yang lama. Sebab tu muka suratnya berbeza. Tapi kitab sama je lah, tak ada yang lainnya, cuma muka surat saja. Yang penting lihat pada poin kita yang ke-37 bertajuk maksiat melemahkan fungsi akal. Okey, maksiat melemahkan fungsi akal. Baik, kita baca terlebih dahulu perenggan yang pertama di sini berkaitan tentang kesan maksiat. Pada perenggan yang pertama, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada meletakkanlah ini bagi saya biasa akan disebutkan tentang kesan yang berlaku ke atas seseorang apabila dia melakukan kemaksiatan dalam kehidupan dia. Jadi di sini beliau jelaskan kepada kita orang yang melakukan kemaksiatan dia akan ada kesan pada diri dia, iaitu memberikan pengaruh khusus bagi akalnya. Maknanya akalnya ada perkara-perkara lah yang mengganggu. Tak sebagaimana saya lah. Saya hari ni dia mengganggu sebab badan tak berapa nak okey. So jadi di sini kita lihat orang yang dia buat maksiat kan kat situ kan. Maknanya di situ dia ada pengaruh yang khusus pada akalnya. Dan dia berikan kepada kita dengan contoh di sini. Ada jika kamu mendapati dua orang berakal. Ada dua orang. Yang dua-dua ni berakal. Maknanya dia tak gila. Dua-dua adalah orang yang memiliki pemikiran yang waras. Tetapi Imam Ibnul Qayyim kata apa? Salah satunya taat kepada Allah. Jadi ada dua, lihat yang warna hijau di situ. Salah seorang antara dua ini adalah mereka yang taat kepada Allah. Dan yang seorang lagi merupakan ahli maksiat, iaitu suka buat maksiat. Dia selesa dengan kemaksiatan dalam kehidupan dia sehingga tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tetapi dia adalah orang yang berpemikiran waras. Akalnya bagus. Namun di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa maka akal orang yang taat lebih sempurna. Dia kata begitu. Tetapi berbeza. Antara dua ni, taat pada Allah dan ahli maksiat ni, pada pemikiran mereka yang paling baik menurut kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini ialah akal orang yang taat pada Allah lebih sempurna. Lebih pemikirannya lebih benar, pendapatnya lebih lurus dan kebenaran selalu menjadi pendampingnya. Kerana begini muslimah, orang yang mana dia memiliki akal yang baik, kemudian dia adalah orang yang taat kepada Allah, bila dia berfikir, dia akan berfikir untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Yang baik-baik. Biasa begitu. Dia akan fikir yang baik-baik dan dia akan tinggalkan perkara yang buruk untuk dunia dan akhirat. Jadi bila dia bercakap, orang yang taat kepada Allah ini, dia bercakap, dia akan menggunakan perkataan yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bila dia nak memberi nasihat, bila dia nak melakukan sesuatu, orang yang taat kepada Allah sentiasa memilih jalan yang betul. Berbeza dengan ahli maksiat tadi. Jika ahli maksiat, mungkin bila dia nak berikan nasihat, dia akan berikan nasihat yang tidak baik. Betul tak? Okay, dia akan berikan nasihat yang tidak baik kerana bagi dia peduli apa dia kan? Peduli apa dia? Yang penting jiwa, hati, kepuasan jiwa dan kepuasan hati terpenuhi. So di sini berbeza untuk kedua-dua orang tersebut. Kedua-dua keadaan ini berbeza. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim kata apa? Orang yang taat kepada Allah, dia memiliki akal yang lebih sempurna dan dia selalu memiliki satu pendapat yang lebih baik dan lurus. Dan kebenaran selalu menjadi pendamping dia. Dia akan sentiasa berada di atas jalan Allah. Maksudnya dia akan sentiasa buat perkara-perkara yang mendatangkan keredaan Allah dan juga memberikan ganjaran pahala untuk dia. Dan dia akan
guide orang lain juga supaya melakukan perkara yang mana Allah redha dan perkara yang memberikan ganjaran pahala. Jadi inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang mana dia kata bahawa taat pada Allah ini adalah satu perkara yang terbaik untuk orang yang berakal. Kerana dia akan memberikan satu ganjaran yang terbaik bagi diri dia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Baik, kita lihat ya di sini ada ayat Al-Quran yang menguatkan perbincangan ini. Ditampilkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di sini yang mana dia sebutkan tentang orang yang berakal. Dan orang yang berakal di dalam teks ini dia ambil ayat Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala sering menyeru orang yang berakal di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan orang yang berakal dalam Al-Quran. Jadi contohnya di sini diberikan kepada kita ialah surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Okey, surah Al-Baqarah ayat 197 yang mana berbunyi wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Bermakna di sini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seru ialah orang yang berakal, yang memiliki akal yang waras. Orang yang memiliki akal yang waras, dia akan sentiasa memilih untuk berada di atas jalan ketakwaan. Maka sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan tentang ketakwaan ini, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197 itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada orang yang berakal. Kita boleh melihat contoh yang banyak di dalam Al-Quran tentang seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berakal. Dia bukan 3 ayat ini sahaja yang terdapat dalam kitab kita, tetapi ada banyak lagi ayat-ayat yang menyentuh tentang orang yang berakal. Maka sebab itu saya pergi kepada ayat yang kedua di sini dalam kitab kita yang berada di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Okey, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa firman Allah di situ? Sekejap ya. Sekejap
Okey, Muslimah, kita lihat ya dalam kitab kita. Kita kembali pada kitab kita di sini. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Dalam kitab cuma berikan separuh ya daripada ayat itu. Baik, kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Dalam slide saya menyatakan dengan ayat yang penuh, iaitu qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabithi. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Sama ke buruk dengan baik? Boleh jawab di ruangan komen. Buruk dengan baik sama ke tidak? Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Meskipun Kak kata tak. Tak. Okay. Walau a'jabaka kathratul khabith. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Tapi perkara yang buruk menarik hati kita. Banyak perkara yang buruk ni menarik hati kita. Yang mudah untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya tak sama. Buruk dan baik adalah dua perbuatan yang berbeza. Namun Allah kata dalam ayat ini, perbuatan yang buruk lebih banyak kita lakukan kerana ia menarik hati kita. Ia menarik hati kita untuk kita lakukan perbuatan itu. Tetapi dalam ayat ini Allah ingatkan, walaupun dalam keadaan kita ni manusia yang lebih suka ataupun lebih tertarik kepada perkara-perkara yang buruk. Kepada perkara-perkara yang dosa lah ni, senang kata. Di sini Allah kata, Allah ingatkan fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang berakal. Tadi kan pada surah Al-Baqarah ayat 197 yang kita baca dalam kitab. Allah kata apa? Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100 ini Allah juga berfirman dengan seruan yang sama, iaitu bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Agar kamu mendapat keberuntungan, la'allakum tuflihun. Jadi bila kita ni tahu ada perbuatan jahat, ada perbuatan buruk. Walaupun perbuatan buruk adalah perbuatan yang sentiasa senang untuk dilakukan oleh seseorang. Dia lebih mudah. Perbuatan buruk ni, benda-benda jahat ni kita tak perlu nak kerahkan sebenarnya. Kita tak perlu nak suruh usaha, tak payah kita nak kata, buatlah benda jahat ni, buatlah. Tak payah. Kita orang tak suruh pun kita buat benda jahat ni. Selalu biasa keadaannya begitu. Kan? Jadi di sini Allah ingatkan kepada kita, walaupun perkara buruk ini adalah perkara yang senang kita lakukan, yang lebih dekat dalam hati kita, yang tertarik, kita lebih mudah untuk ikut perbuatan buruk ini. Tetapi buruk dan baik dia tak sama. Perbuatan baik adalah perbuatan yang terbaik untuk dilakukan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menjadi orang yang bertakwa. Kerana bila kita jadi orang yang bertakwa, kita akan ikut kepada perbuatan yang baik. Walaupun perbuatan yang buruk itu dia dekat pada hati kita. Kita nak buat tapi kita tinggalkan. Kerana kita adalah orang yang bertakwa. Namun, untuk jadi orang yang bertakwa ini ialah orang yang memiliki akal pemikiran yang waras. Orang yang memiliki akal yang mana dia boleh berfikir. Kerana ramai orang dia walaupun dia tahu tapi masih lagi tak boleh nak fikir dah. Ada orang yang begitu. Dia tahu benda ni dosa. Dia tahu perkara ini salah. Tapi adakah dia tinggalkan? Tidak. Dia boleh fikir bukan? Boleh. Tapi dia masih lagi buat. Dan kadang kita kata, takkan tak boleh fikir benda tu dosa kan? Buat juga ya kita ni. Macam gitu. Buat juga dia dosa kan? Takkan tak boleh fikir. Itu kata kita. Ini ayat mak saya. Itu kata kita. Kata dia. Ikut kata dia jugalah. Begitu. Bagi kita benda ni adalah benda yang dosa. Tak boleh buat. Kerana itu yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tapi ada orang, walaupun dia ada pemikiran akal yang waras, tetapi ia tidak memberikan satu pemikiran yang logik kepada dia, kenapa aku mesti tinggalkan perbuatan dosa itu. Aku nak buat suka hati aku lah, sebab itu yang lebih menarik pada hati aku. Sebab itu di sini Allah kata, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Kerana ketakwaan itu dia akan menjadi benteng bagi diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ramai orang tahu, tetapi bila tidak ada takwa, dia tak berguna.
Dia tak berguna. Orang itu dia berilmu macam mana pun muslimah, ya kena ingat ya, kita ni berilmu macam mana pun, kita ada ilmu setinggi mana pun, kan? Kita nampak orang ni, oh bagus dia gini, dia hafal Quran ke, dia baca hadis banyak ke, tetapi kalau takwa tak ada pada diri seseorang, dia akan langgar banyak perkara dalam hidup dia. Dia akan langgar banyak perkara dalam hidup dia. Sebab itu Allah kata apa? Yang paling mulia di kalangan kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Sebab ilmu betul, ilmu dia boleh buat kita jadi orang yang mulia. Tetapi kalau tidak ada takwa, tak guna juga. Kita tak akan tinggalkan perbuatan yang jahat. Apa ramai orang pandai buat benda jahat tu? Kan? Apa ramai orang pandai? Pandai dia tapi kenapa dia buat gini? Takkan tak boleh fikir? Nampak tak? Kenapa? Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Perbuatan dosa ni dia merosakkan fungsi akal kita. Kita ada akal yang waras tapi bila kita buat dosa, akal kita yang waras dia tak function. Dia tak boleh fikir. Yang dia fikir ialah ikut kepada apa yang menarik jiwa dia, yang menarik hati dia. Kan? Sebab itu di sini bila kita jadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Bagi orang yang berakal itu tadi, Allah kata kita akan jadi orang yang beruntung. Begitu juga ya muslimah, bila kita rujuk pada ayat yang berikutnya di sini, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Ini tentang kebijaksanaan tadi yang saya sebutkan. Allah berikan anugerah tentang al-hikmah. Al-hikmah tu maksudnya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Allah kehendaki. Man yasha, Allah kata. Yu'til hikmata, diberikan, Allah berikan hikmah ini kepada orang yang Allah kehendaki. Dan kita, bila kita ada ilmu tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, Alhamdulillah. Ya, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ucapkan sebab ini nikmat yang Allah beri kepada orang yang Allah kehendaki. Yang terpilih sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Jadi bila kita ada ilmu tersebut, kita faham tentang agama ini, alhamdulillah muslimah. Ya, ia merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah kata wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang telah diberikan dengan hikmah itu tadi, yang dianugerahkan dengan hikmah tersebut, faqad utiya khairan katsira. Kenapa tadi saya kata kita perlu banyak bersyukur kepada Allah bila sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dengan ilmu, dengan hikmah tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah. Kerana di sini Allah jelaskan kepada kita faqad utiya khairan katsira. Kerana orang yang Allah berikan dengan hikmah tersebut, mereka ini dia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Allah berikan kepada dia dengan kebaikan yang banyak dalam kehidupan dia. Kita baca Al-Quran. Kita baca maknanya. Kemudian kita faham tentang pentafsirannya. Ia satu kebaikan untuk diri kita kerana kita akan beramal dengan amalan yang betul. Kita faham Al-Quran dengan kefahaman yang betul. Ini Masya Allah Tabarakallah, keadaan yang begini. Ataupun kita baca hadis Nabi SAW. Kita belajar. Kedua-dua ni Al-Quran dan hadis perlu belajar ya muslimah. Dia bukan benda yang kita ataupun ilmu yang kita belajar sendiri ya. Al-Quran dan hadis. Saya pun belajar juga. Jangan lupa tu. Saya nak mengajar orang ni, kita pun belajar. Bertahun-tahun kita belajar. Dia bukan kita buka buku, kita belajar sendiri. Alhamdulillah baca Quran, Alhamdulillah pandai ya. Lepas tu ajar kat orang. Tak. Bukan begitu. Bukan dengan jangka masa yang singkat.
Bukan hari ni belajar masuk kos 6 jam, 2 jam gitu kan, terus ajar orang bukan begitu. Tetapi kita belajar bertahun-tahun untuk ada kefahaman tersebut. Kan? Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi ni dalam jangka masa yang begitu lama. Untuk kita faham, untuk kita memiliki kefahaman agar kita dapat sebarkan kepada orang lain. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala kata bila orang yang diberikan dengan kefahaman Al-Quran, diberikan kepada dia dengan kefahaman As-Sunnah, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala pilih siapa yang Allah nak berikan. Dan orang yang terpilih ini Allah berikan kepada dia dengan kebaikan yang begitu banyak dalam kehidupan dia. Dan Allah kata apa? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nampak ya? Di sini apa kata Allah? Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu tadi. Tapi sekali lagi kan kita nak kata, tapi Allah kata walaupun dia diberikan dengan anugerah yang begitu banyak, namun hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripada apa yang telah diberikan Allah untuk diri dia. Orang yang berakal tadi, dia akan fikir, ini dah alhamdulillah saya belajar Al-Quran, saya dah faham dah ayat ini cerita tentang apa kan? Saya baca hadis Nabi, saya belajar tentang hadis Nabi SAW tentang sunnah-sunnah Nabi ini. Jadi kita tahu dah apa yang patut kita lakukan kerana kita orang yang berakal. Kita dapat fikirkan untuk diri kita, manfaat bagi diri kita. Jadi sebab itu orang yang berakal sahaja yang dia mampu untuk ambil pengajaran dan pelajaran daripada Al-Quran dan hadis yang dia pelajari. Tapi kalau orang yang tidak mahu memikirkan, dia akan ikut kepada nafsu dia. Kehendak nafsunya yang jahat. Dan kemungkinan besar dia ada ilmu tentang Al-Quran, dia ada ilmu tentang hadis Nabi SAW, tetapi dia manipulate, dia gunakan untuk tujuan yang lain. Contohnya lah, wallahu a'lam lah kan, kalau ada begitu. Ini pun boleh berlaku dalam kehidupan kita. Tapi dengan ayat Al-Quran, dia buatlah perkara lain. Dia menyelewengkan pula maksudnya, contoh. Ataupun dengan hadis Nabi SAW, dia gunakan dalil hadis Nabi SAW untuk merosakkan pemikiran orang lain, untuk menindas orang lain. Itu pun ada juga kan berlaku di sekitaran kita. Maka sebab itu, orang yang berakal betul-betul di sini Allah kata, hanya mereka saja yang akan mendapat pelajaran dan pengajaran daripada hikmah yang diberikan itu tadi. Di dalam kitab kita ini Muslimah, dijelaskan kepada kita bahawa ada banyak lagi ayat Al-Quran yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya tentang orang yang berakal, tentang orang yang mana memikirkan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun yang penting di sini saya nak kata ialah orang yang boleh fikirkan ini, dia ada satu ciri lain yang menyokong keadaan dirinya, iaitu taqwa. Ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia boleh dapat fikir dengan sebaik-baiknya tentang apa yang dia pelajari berkenaan dengan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan dia itu tadi. Dan di sini disebutkan kepada kita bagaimana mungkin menjadi sempurna akal seseorang yang menderhakai Allah. Bagaimana mungkin orang yang mana dia ini ada akal yang sempurna tetapi kemudiannya dia menderhaka, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia jadi orang yang mana membiarkan semua perkara yang telah dia ketahui itu tadi. Sedangkan akalnya yang waras mengatakan ini adalah perkara yang baik. Maka sebab itu, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini, dia kata, bagaimana mungkin menjadi sempurna akal seseorang yang menderhakai Allah, padahal jiwanya berada dalam genggaman Allah dan dia hidup di negeri Allah. Sekarang ni Muslimah, saya nak tanya, setiap sesuatu yang ada pada diri kita ini milik siapa? Jawapan dia simple. Tapi sila letak di ruangan komen. Setiap sesuatu yang kita miliki ni jangan lihat
yang lain. Jangan lihat dekat luar-luarnya, lihat pada badan kita. Pada diri kita ini. Daripada hujung rambut hingga hujung kaki, semua ni milik siapa? Milik kita ke? Milik Allah. Kak Nurza kata kan, milik Allah. Semua milik Allah, Muslimah. Rambut kita, Liza pun jawab, Kak Su pun jawab, milik Allah. Rambut kita, akal yang Allah berikan ni, otak kita ni yang kat dalam ni kan, mata kita yang boleh melihat, hidung kita yang boleh menghidu, telinga yang boleh dengar. Kan? Lidah yang boleh bertutur, gigi kita ni pun semua milik Allah, Muslimah. Hati kita, jiwa, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, semuanya adalah milik Allah. Semua orang setuju di sini bahawa dalam diri kita ni setiap sesuatu sehingga yang kita nampak, ya, yang sehalus-halusnya yang kita tak nampak yang ada dalam diri kita ini, ia semua milik Allah. Tak ada satu pun menjadi milik kita. Maknanya kita sedar Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa. Dalam keadaan yang kita sedar ni, kita tak memiliki apa pun dalam kehidupan kita. Bahkan kita hidup dekat atas muka bumi ini pun milik Allah. Kita hidup, ya, dengan yang keadaan mampu untuk menghirup udara yang baik ini adalah milik Allah. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim kata, dengan akal kita yang sempurna, kita dah faham dah semua ni adalah milik Allah. Diri kita juga adalah milik Allah. Bagaimana mungkin kita boleh jadi orang yang menderhaka kepada Allah? Saya nak tanya satu keadaan lagi, ya, Muslimah. Dalam kehidupan kita, bila ada orang yang dia banyak sangat memberi kepada kita dan dia banyak berjasa dalam kehidupan kita, adakah kita ni nak buat jahat dengan dia? Betul tak? Adakah kita nak buat jahat dengan dia? Ibu ayah kita, contoh saya kata, ibu kita dah lahirkan kita. Ibu kita besarkan kita. Ayah kita kerja, keluar bekerja, membanting tulang untuk berikan kita kehidupan yang selesa. Contoh saya beri. Kan? Ibu ayah kita ni hidup kadang-kadang sampai ikat perut, tak makan lah, ya, orang kata, untuk kita ni, untuk sekolahkan kita, untuk berikan kita dengan pelajaran supaya kita dapat hidup sebagaimana orang lain. Sanggup mak ayah kita ni keluar untuk kehidupan kita. Adakah dalam keadaan yang kita faham situasi itu, kita nak buat perkara yang menyakiti mereka berdua? Kan? Ini standard, benda standard yang kita boleh fikir. Sebab itu bila ada anak yang tak dengar kata mak ayah dia, yang menyakiti, yang buat jahat pada mak ayah dia, kita panggil dia anak yang derhaka. Sebab tak kenang jasa orang tua. Sebab tak fikir apa yang dulu orang tua dah buat untuk diri dia. Kita kata, oh ni anak memang tak cium bau syurga. Kan? Ayat kita kan, oh ni anak memang tak cium bau syurga kau. Boleh dia tendang mak dia. Gitu keadaan dia. Mak dia penat-penat dah lahirkan dia. Mak dia keluar kerja untuk dia, dah besar ni buat jahat dengan mak dia, tolak mak dia, tendang mak dia, halau mak dia dari rumah. Kita yang nampak ni kita kata, oh derhaka sungguh budak ni, memang bukan ahli syurga. Kita sanggup cakap gitu kan, sebab apa? Kita nampak jahatnya perangai orang yang tak mengenang budi. Tadi saya tanya, setiap daripada diri kita ni kan yang kita miliki bukan milik kita. Kita kata milik siapa tadi? Allah. Dalam keadaan yang sedemikian, kita ni amat berhutang sangat dengan Allah ni. Nampak tak, kita betul-betul semua ni Allah pinjamkan pada diri kita. Setiap sesuatu daripada yang sebesar-besarnya hinggalah sekecil-kecilnya, kita pinjam, Allah berikan pinjaman ni untuk kita sementara. Kau pakai dulu ni, aku bagi. Ni Allah bagi ni, pakai dulu. Aku bagi kau, jaga baik-baik semua ni. Dalam keadaan yang sedemikian, Imam Ibn Qayyim kata pada kita, mana mungkin orang yang ada akal yang sihat ini, dia akan menderhaka kepada Allah. Dalam keadaan yang kita faham kita ni milik Allah, takkanlah kita nak buat benda yang jahat. Yang mana Allah larang. Allah kata jangan berzina. Allah kata jangan mengumpat. Allah kata kepada kita jangan menderhaka kepada kedua ibu ayah kita. Allah kata kepada kita jangan jadi orang yang mana mengkhianati saudara kalian. Adakah kita nak buat apabila kita yang memiliki akal yang waras ini faham tentang semua itu tadi? Orang yang memiliki akal yang waras, maka dia akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Kerana dia tahu ketika dia hidup ini, tidak ada satu pun yang menjadi miliknya, maka dia perlu mentaati Tuhan yang telah memberikan segala-galanya
untuk dia hidup di atas muka bumi ini. Maka sebab itu dari tadi Allah kata, wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada aku, wahai orang yang memiliki akal. Akal kamu pun Allah berikan. Ni Allah kata, akal kau pun aku berikan ni manusia. Maka sebab tu engkau patut bertakwa kepada aku, kerana dengan takwa itulah yang akan menjadikan engkau hamba yang taat kepada aku. Dan dengan ketakwaan itu jugalah yang akan menjadikan diri engkau hamba yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang aku perintah suruh ditinggalkan. Begitu keadaannya hidup kita ini. Maka sebab itu muslimah yang mana mereka ini memiliki akal, muslimah yang berakal, dia akan taat kepada Allah. Kan? Muslimah yang berakal dia akan taat kepada Allah. Kerana kalau kita baca di sini, lagi pula orang yang berakal pasti mengetahui bahawasanya dia diawasi dan dipautkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Orang yang berakal dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dirinya 24 jam. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada satu saat pun yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggalkan kehidupan kita ini. Tak ada. Ini untuk menunjukkan kepada kita betapa maha esanya Allah, maha agungnya Allah, maha berkuasanya Allah. Apa ramai orang yang hidup, bukan manusia sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala awasi. Allah Subhanahu Wa Taala awasi jin. Allah Subhanahu Wa Taala awasi syaitan, iblis, binatang yang ada ni di atas muka bumi ini. Semuanya menjadi pemerhatian Allah. Dalam pemerhatian Allah, semuanya. Tidak ada yang terlepas. Akal kita yang boleh berfikir secara waras ini akan jadi seorang muslimah yang takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah tu tadi. Yang akhirnya, kan bila kita tahu Allah Maha mengawasi, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah An-Nisa pada ayat yang pertama, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Semua Allah Maha mengawasi, semua Allah Subhanahu Wa Taala ni lihat apa yang kita buat, dan setiap perbuatan kita akan diminta oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang salah dalam pengawasan Allah. Kita ada CCTV pun kadang-kadang CCTV ni down, kan? Betul tak? Kita ada CCTV ni kadang-kadang bateri dia matilah, low lah apa kan, tak dapat nak record lah. Ada je yang termiss. Ada saja. Tetapi CCTV Allah tidak ada yang termiss. Okay? CCTV Allah ni tak ada satu pun yang tertinggal. Akan lengkap dengan selengkap-lengkapnya. Tak ada suara hilang ke apa kan. Tiba-tiba suara hilang lah video ni, macam mana tak dengar lah apa dia cakap ya. Kita ni ada CCTV tapi tak rekod suara. Tak ada maknanya. Allah Subhanahu Wa Taala, CCTV Allah yang Maha berkuasa ni kan, tak ada satu pun yang rekod, tak ada lagging pun. Ya, tak ada yang lagging, tak ada yang termiss, tak ada suara sound tak clear, semuanya clear. Kita kata 4K, dia punya clear tu macam 4K tu kan, nampak clear. Every detail inch tu semua nampak. Tak ada pun kata, tak nampak lah mata Ustazah Sakinah. Tak ada macam itu. Tak ada. Semuanya akan clear. Daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besarnya. Kita tak boleh lari muslimah. Dan akal kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi itu tadi, dengan akal yang dengan akal yang mengetahui tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, ia akan menjadikan diri kita seorang muslimah yang bertakwa, dan akhirnya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Okey, kita tak akan buat sebab apa? Kita dah fikir dah tadi, kalau saya buat perkara ini, apa yang akan berlaku kepada saya? Saya buat perkara dosa, Allah Subhanahu Wa Taala murka, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan saya dalam api neraka. Dah settle, macam gitu keadaan dia. Kita faham tentang hal itu, kita jadi takut, kita akan tinggalkan. Maknanya kita boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Sebab itu, Aisyah radhiyallahu anha, saya nak tutup perbincangan ini dengan sebuah kisah. Kisah yang berlaku antara
Nabi SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah kisah ni panjang ni Muslimah, tapi saya yakin ramai antara kita yang tahu tentang kisah ini. Okay? Ramai antara kita yang tahu tentang kisah ini. Yang mana ada satu malam ni, Aisyah dia ikut Nabi. Ada satu malam ni Aisyah radhiyallahu anha dia ikut Nabi SAW dari belakang. Nabi keluar, Aisyah cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha dia ceritakan dalam hadis ini, dia kata kepada seorang sahabat ni, dia ceritalah kan. Dia kata kepada seorang sahabat ini, dia kata ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku ceritakan kepada kalian tentang apa yang berlaku antara aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qulna bala, maknanya di kalangan sahabat ni kata ya, kami nak dengar lah kan, maksudnya gitulah. Qalat lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi inqalaba fawada'a ridaahu wa khala'a na'layhi fawada'ahuma inda rijlaihi wa basata tarafah izarihi ala firashi fattaja'a falam yalbath illa raythama zanna an qad raqadtu. Jadi Aisyah cerita, dia kata ada satu malam ini Nabi SAW tidur di rumah Aisyah. Maknanya malam itu adalah giliran, ya, sebab Nabi ada ramai isteri. Jadi pada malam itu ialah giliran Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah kata pada masa itu giliran Rasulullah SAW di rumahku. Setelah baginda menanggalkan pakaiannya, meletakkan kasut ataupun slipernya yang ada di kaki ni dan membentangkan jubahnya di atas katil, lantas baginda baring. Okay. Setelah beberapa lama kemudian, dan barangkali Nabi ni ingatkan Aisyah ni dah tertidur. Okay. Jadi Nabi pun, dia kata apa? Nabi perlahan-lahan Nabi bangun semula dari katil baginda. Lalu dia kata Nabi ambil baju tadi, Nabi ambil kasut Nabi tadi yang Nabi dah letakkan. Kemudian Nabi buka pintu perlahan-lahan. Nabi keluar daripada rumah Aisyah. Jadi Aisyah ni nampaklah Nabi buat begitu. Ni dia perasan lah kan, kita tutup, orang kata tidur ayam kan. Tutup mata, tengok gini. Oh keluar. Macam tu lah kan. Oh dia keluar, jaga dia. Macam tu kan. Dia keluar gimana tu. Tapi kita konon-konon, tapi orang kan kita dah tidur. Sebenarnya kita belum tidur. Begitulah keadaannya. Aisyah cerita. So begitu situasinya. Maka Aisyah kata, aku pada masa itu menyaksikan beliau seperti itu. Aisyah kata, aku pun pakai baju aku. Kemudian aku tutup kepala aku dengan kain. Lalu aku ikuti baginda dari belakang hingga sampai berada ataupun hingga sampai tiba di perkuburan Baqi'. Jadi Aisyah ni ikut Nabi daripada belakang kan. Bila dia nampak Nabi keluar tu, dia pun cepat-cepat pakai baju dia, pakai tudung semua kan. Keluar daripada belakang ikut Nabi SAW ni. Dia kata sampailah dia ikut Nabi daripada belakang ni sampai Nabi berada di perkuburan Baqi'. Dan Aisyah perhatikan daripada jauh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada waktu itu. Jadi Aisyah kata apa? Ketika sampai di sana, baginda mengangkat kedua tangannya 3 kali. Sesudah itu baginda berbalik pulang. Sekejap je. Jadi Aisyah nampak Nabi angkat tangan baginda 3 kali. Setelah itu Nabi pun pusing, Nabi nak balik. Jadi kita kat belakang ni nampak dia ni kan, dia kelang kabut lah kan. So Aisyah kata apa? Aku pun cepat-cepat pusing balik. Lalu nak larilah ni kan supaya Nabi tak tahu yang dia ikut. Jadi Aisyah kata kalau beliau cepat berjalan, aku pun berjalan cepat. Bila Nabi jalan cepat, dia pun jalan cepat. Begitu keadaannya. Dan bila baginda berlari kecil, aku pun jalan berlari-lari kecil. Nabi lari, dia pun lari. Begitu keadaannya. Dan ketika baginda sampai, dan nak dipendekkan cerita, Aisyah kata bila Nabi sampai, dia ni dah sampai dulu. Okay, dia dah buka baju cepat-cepat kan, dia letak semua tudung dia semua, dia pun baring balik macam mana tadi dia baring. Itulah cerita dia kan. Dia baring balik, tetapi Nabi, bila Nabi sampai rumah ni, Nabi tengok dia ni, Nabi tanya. Nabi tengok keadaan dia ni, Nabi tanya,
kenapa dengan kamu wahai Aisyah? Nabi tengok dia, kenapa dengan kamu wahai Aisyah? Aku dengar nafasmu tercungap-cungap. Jadi Nabi tanya, kenapa dengan kamu wahai Aisyah? Aku dengar nafas kamu tercungap-cungap. Yelah, tadi dia baru lari kan daripada Nabi, betul tak? Dia baru balik tu daripada Nabi tu. So dia terus baring tadi, betul tak? Kalau kita pun sama kan, kita dah lepas lari ni terus kita baring mesti macam rasa termengah-mengah gitu kan. Jadi Nabi tanya, Nabi tengok je ni macam lain macam je budak ni. Nabi kata, kenapa dengan kamu wahai Aisyah? Aku lihat nafas kamu tercungap-cungap. Aisyah pun kata apa? Tak ada apa-apa. Dia kata, tak ada apa-apa wahai Rasulullah. Dia kata gitu kan Nabi SAW. Tak ada apa-apa. Dalam cerita ini, Nabi kata gini kepada dia, ceritakan kepada aku. Kerana kalau kamu tidak cerita, Allah yang akan ceritakan kepada aku. Nabi kata gitu. Ceritakanlah kepada aku, kalau tidak, Allah yang akan menceritakannya kepada aku. Maknanya tak guna nak rahsia-rahsia dengan aku. Maknanya dengan Nabi kan, dia kata tak guna Aisyah kamu nak berahsia dengan aku, sebab kalau kau tak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan kepada aku. Jadi Aisyah kata apa? Bila Nabi SAW kata sedemikian, Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini yang saya suka kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, mahma yaktumin nasu ya'lamuhu Allahu na'am. Bila Nabi SAW kata kepada Aisyah, lebih baik cerita. Kalau tak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ceritakan kepada aku. Jadi apa respon Aisyah? Setiap apa yang dirahsiakan manusia, pasti Allah mengetahuinya pula. Aisyah kata, yelah, betul. Apa yang kita rahsiakan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kerana apa muslimah? Tadi saya dah jelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita buat. Jadi tidak ada yang menjadi rahsia tentang kita ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bila Nabi kata, kalau kamu tak cerita, Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan kepada aku wahai Aisyah. Di sini Aisyah kata, betul lah. Mahma yaktumin nasu ya'lamuhu Allahu na'am. Ya, setiap apa yang dirahsiakan manusia pasti Allah mengetahuinya. Jadi dalam hadis yang saya ceritakan itu tadi, Aisyah pun ceritakan kepada Nabi SAW tentang dia ikut Nabi tadi daripada belakang, kemudian dia lari balik kan. Nabi SAW pun kata kepada dia, kalau begitu, kamulah bayang hitam yang saya lihat di hadapan tadi. Nabi ada nampak bayang-bayang yang lari ni. Kan sebab dulu bukan macam Singapura muslimah ya. Singapura ni ada banyak lampu. Malam-malam pun gelap pun tetap nampak. Tapi dulu tak ada lampu. Jadi gelap. Gelap sangat-sangat. Tak nampak. Maka Nabi kata, jadi kamulah bayangan hitam yang saya nampak tadi. Kat depan tu kan. Yang Aisyah kata, ya benar wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun kata kepada Aisyah, apakah kamu masih curiga? Allah dan Rasulnya akan berbuat curang kepadamu. Maksud Nabi ni, Nabi tanya pada Aisyah, adakah engkau ni risau yang aku ni akan melakukan perkara yang curang? Maksudnya malam tu kan giliran Aisyah. Jadi Aisyah ni dia bimbang lah. Ni Nabi keluar ni nak pergi rumah siapa? Nak balik rumah isteri yang mana satu pula. Jadi dia jealous kan. Sebab tu dia ikut. Dia nak tahu Nabi pergi mana. Kot-kot lah Nabi balik rumah isteri yang Hafsah ke, rumah siapa ni, Zainab ke apa kan. Jadi dia ni risaulah Nabi balik rumah isteri yang lain. Sebab itulah dia ikut Nabi tadi. Dan ini yang buat Nabi tanya, adakah engkau risau? Allah dan Rasulnya akan berlaku curang kepada engkau. Maknanya Allah dan Rasul ni, maksudnya Allah dan Rasulullah ni akan buat perkara yang buat dia curiga. Jadi Nabi kata, dan Nabi pun jelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa baginda keluar tadi? Nabi kata, tadi Jibril datang. Kan tadi Nabi dah sampai rumah Aisyah, Nabi dah salin baju semua kan. Tapi kemudian tiba-tiba Jibril ni datang. Jibril datang, tapi kerana dia melihat ada kamu, dia memanggilku perlahan-lahan sehingga tidak terdengar olehmu. Jadi malaikat Jibril ni datang sebab Nabi sedang berada dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi kata,
takut ganggu. Sebab tu Jibril panggil perlahan-lahan yang menyebabkan engkau tak dengar ya apa yang panggilan itulah. Jadi dia tidak masuk ke rumah kerana kamu menanggalkan pakaianmu. Jadi antara sebabnya juga Jibril tak masuk ke dalam rumah Nabi ni kerana ada Aisyah yang tidak berpakaian lah, maksudnya tak menutup aurat begitu maksudnya. Jadi dan aku pun mengira bahawa kamu telah tidur. Jadi Nabi pun ingatkan Aisyah dah tidur. Sebab itu Nabi kata apa? Kerana itu aku tidak mahu membangunkan kamu dan khawatir kamu akan rasa kesepian. Jadi maknanya Nabi ni tak nak ganggu dia. Nabi tak nak buat dia rasa risau. Sebab tu Nabi bangun perlahan-lahan. Nabi pun keluar perlahan-lahan dari rumah. Jadi ini Nabi explain ya kepada Aisyah radhiyallahu anha situasi yang sebenar. Kemudian dia kata begini, Jibril berkata kepadaku, Allah memerintahkan agar tuan datang ke Baqi' dan memohonkan ampunan bagi para penghuninya. Maka aku berkata, lalu apa yang ku baca sampai di sana? Wahai Rasulullah, mak di sini bila Aisyah radhiyallahu anha dengar yang malaikat Jibril suruh atas perintah Allah ya, malaikat Jibril kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW pergi ke perkuburan Baqi' untuk memohon ampun bagi penghuni kubur inilah ya. Jadi Aisyah bila dengar tu, Aisyah kata apa yang patut saya baca jika saya pergi ke perkuburan Baqi' itu untuk ahlinya, untuk ahli kubur inilah bila kita sampai ke perkuburan. Maka Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan doa yang tadi Nabi baca. Tadi kan masa Aisyah nampak Nabi angkat tangan, Aisyah tak dengar apa yang Nabi baca. Jadi di akhir hadis ini, di akhir cerita ini, Nabi SAW tutup dengan doa yang mana Nabi baca kepada penghuni kubur ketika kita pergi ke perkuburan. Yang mana Nabi kata kepada Aisyah, bacalah Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Jadi ini doa yang kita baca ketika kita pergi ke perkuburan yang bermaksud kita baca doa ini semoga keselamatan dicurahkan bagi penduduk orang ni lah ya, penduduk ahli kubur ini yang di kalangan orang yang beriman dan juga orang yang muslim, dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang kemudian, dan kami insya-Allah akan menyusul kalian semua. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, doa yang dibaca ketika kita masuk ataupun kita berada di kawasan perkuburan muslim, yang dibaca untuk mereka semua. Dan dalam kisah ini yang penting yang saya nak kaitkan di sini ialah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dia ceritakan kepada Nabi SAW tentang apa yang berlaku pada malam itu, iaitu yang dia ikut Nabi SAW sebagai bentuk kejujuran dia. Kerana begini ya muslimah, kita kena ingat dalam hidup kita ini, kalaupun kita tak berlaku jujur kepada orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Sebab itu di sini dan Nabi pun dah beritahu kepada Aisyah, kalau engkau tak cerita, Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan ya kepada aku. Maka lebih baik engkau yang cerita daripada Allah yang cerita. Maka sebab tu Aisyah pun jadi takut. Ini kita panggil sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Antaranya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita. Allah tahu setiap detail tentang diri kita ini. Tidak ada satu pun yang tersembunyi walaupun kita sembunyikan ia dalam hati dan jiwa kita. Tetapi kerana kita ni memiliki akal pemikiran yang waras yang menyebabkan kita memiliki juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang samar-samar. Perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang kecurigaan. Perbuatan-perbuatan yang boleh meletakkan diri kita dalam keadaan yang fitnah. Ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Daripada nak sembunyi apa pun kan nanti akan mendatangkan fitnah, akan mendatangkan kecurigaan.
lebih baik cerita sahaja. Begitu juga dengan Nabi SAW itu tadi Muslimah. Dalam keadaan yang begitu, Nabi SAW tidak berahsia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun bersikap jujur sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bersikap jujur. Kerana kedua-dua hamba Allah ini yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapati mereka adalah insan yang bertakwa, yang menjadikan kejujuran sebagai antara sifat mereka, yang mereka tahu kalau mereka berbohong adalah satu perkara yang akan mengundang murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam keadaan apa jua dalam kehidupan kita ni Muslimah, letakkan ketakwaan dalam diri kita. Ketakwaan inilah yang akan menyebabkan kita terus-terusan ingin berada pada jalan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita memilih untuk tidak mahu berusaha meletakkan diri kita di jalan ketakwaan, bermakna kita juga memilih untuk tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara ini perlu jelas Muslimah. Kerana kita adalah orang yang berakal. Tadi pun di awalnya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah sudah menyatakan kepada kita ada dua orang yang berakal, tetapi pilihannya yang menjadikan mereka itu berbeza daripada sudut pemikiran mereka. Jika mereka memilih untuk jadi hamba Allah yang taat, maka pemikiran mereka adalah lebih sempurna, lebih baik, pandangan mereka, nasihat mereka adalah nasihat yang terbaik. Tetapi jika mereka memilih untuk menjadi ahli maksiat, walaupun mereka adalah orang yang berakal, kedudukan mereka jauh berbeza dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey Muslimah, itu sahaja pengajian kita pada petang ini ya. Selesai saya bincangkan topik kita yang ke-37 pada petang ini. Saya tak nak pergi kepada muka surat yang berikutnya, maksudnya kepada perbincangan yang ada di sini sebab dia banyak ulang kembali ingatkan kepada kita berkenaan dengan orang yang memiliki akal yang waras, perbezaan dengan orang yang gila dan sebagainya. Jadi tak apalah ya, tinggalkan sahaja. Yang penting tadi saya dah simpulkan perbincangan kita pada petang ini dengan kisah yang berlaku antara Nabi SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha yang boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada petang ini ia memberi manfaat dan juga motivasi untuk diri kita sentiasa menjadi seorang muslimah yang memiliki akal yang waras, yang dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimah, itu sahaja perbincangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.